Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang hadirin-hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini Allah memberikan kepada kita peluang untuk kita sama-sama berkongsi ilmu. Jadi seperti mana biasa, saya akan sambung kupasan berkenaan tentang buku yang bertajuk Al-Ahkam Al-Fiqhiyah Al-Muta'allaqah bil-Waba' Al-Qarana, Hakam Fiqh Al-Ahkam Al-Fiqhiyah yang berkaitan dengan wabak coronavirus atau COVID-19. Jadi kita masuk kepada bab yang ini, bahagian yang ke-7. Dah 7 siri dah kita kupas daripada buku kecil ini. Mudah-mudahan ini memberi manfaat bagi yang mendengarnya dan juga kepada diri saya. Kita masuk kepada masalah ataupun poin yang ke-6, iaitu azan. Apa poin azan? Lamma amara an-nas ay yusallu fi buyutihim. Tatkala manusia diperintahkan untuk mereka bersolat di rumah-rumah mereka. Wa mana'a min salatil jamaah wal jum'ah fil masajid, dan ditegah daripada bersolat jemaah atau solat Jumaat di masjid-masjid khasyatan intisharil marad, kerana takut merebaknya virus ini. Fa kullu wahidin ma'murun ay yusalli ma'ahlihi fi baitihi. Maka setiap seorang diperintahkan untuk bersolat bersama dengan kaum keluarganya di rumahnya. Lakin hal yu'dzanu fi baitihi am la? Tetapi hal yu'adzanu, adakah dia boleh berazan, disyaratkan azan atau tidak di dalam rumahnya? Hadza mawdu' khilaf baina ahli al-'ilmi, dan ini adalah merupakan pandangan yang di sana terdapat khilaf, yaitu persenggahan di kalangan ahli ilmu, di kalangan para ilmuwan. Wal aqrab wallahu a'lam, dan yang paling terbaik, yang paling dekat dengan pendapat yang benar, maksudnya Allahu a'lam, Allah Maha mengetahui, annahu yushra'u ay yu'adzan, disyariatkan untuk melaungkan azan, hatta law adzina al-masjid, walaupun masjid telah melaungkan azan. Fa yushra'u li rabbil bait aw man kana mumayyizan min ahli al-bait min adh-dhukur ay yu'adzan 'inda as-salah. Maka disyariatkan bagi ketua rumah ataupun mereka yang mumayyiz, yang tahu membezakan antara najis, benda yang kotor dengan benda yang bersih, min ahli bait, daripada kalangan ahli rumah, daripada kalangan keluarga, min adh-dhukur, yang pastinya daripada kalangan lelaki, ayu adzan 'inda shalah, mestilah melaungkan azan ketika mana masuknya waktu salat. Wa yadullu li hadza, dan ini berdalilkan annahu warada 'anis sahabah, daripada cerita sahabat radhiyallahu anhum, bi asanid sahihah, dengan sanad yang sahih, al-adzan 'inda adam idrakis salah, kama warada 'an Jabir bin Abdullah wa Anas bin Malik wa Salamah bin
aqwa, yaitu berazan ketika mana dia tidak mendapati, dia tidak menemui tempat salat. Ini yang didirikan oleh Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik, dan Salamah bin Aqwa. Walau tarakal muslim al-adhan, jikalau seorang muslim itu meninggalkan azan, maksudnya dia tidak melakukan azan di rumahnya, muktafian bi adzanil masjid, mencukupi dengan azan masjid sahaja, fajaizun, maka dibolehkan. Wala ba'sa, dan tak mengapa, tak ada masalah, no problem. Lakin law adzina, sahabah, kerana adanya hadis yang sahih, amal nasah daripada para sahabat. Jadi pengarang menyatakan bahwasanya walaupun masjid telah azan, tetapi kita boleh juga melaungkan azan. Jadi benda ni ada benda yang percanggahan khilaf yang besar di kalangan para ahli ilmu. Ada yang menyatakan azan hanya sekadar di masjid sahaja, tidak boleh melakukan azan di tempat-tempat selain daripada masjid, kerana masjid itu tempat untuk orang datang ke masjid. Tapi di sana ada juga pandangan ataupun ada hadis-hadis juga yang menyatakan bahwasanya yang warid tentang azan ni selain daripada masjid, daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana daripada Jabir dan juga daripada Salamah bin al-Aqwa radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi boleh ataupun tidak kalau kita nak azan. Jadi di sini bergantung kepada, bagi saya bergantung kepada jarak dia dengan masjid itu sendirilah. Kalau misalnya sound masjid tu atau sound surau tu dah cukup kuat dan dah dengar azan, tak perlulah kan. Kalau nak azan pun boleh, tak ada masalah. Cuma tujuan utama azan itu telah disempurnakan oleh masjid dan surau yang melakukan azan. Sebab kita pun dengar azan tersebut. Tapi kalau kita duduk di tempat yang mana tak dengar langsung azan, tidak ada kedengaran langsung azan, sebab terlalu jauh masjid, atau di kawasan itu memang tidak ada surau, Jumaat tidak ada surau, bersendirian, ya, yang melaungkan azan. Kita duduk kawasan-kawasan yang non-muslim ke, ataupun kawasan yang memang jauhlah daripada masjid, maka ketika itu tidak ada masalah untuk kita nak melaungkan azan di rumah kita. Azan tidak ada masalah. Dia adalah satu benda yang disyariatkan. Cuma pandangan pengarang menyatakan bahawasanya dia lebih suka tetap juga melaungkan azan. Ini kalau rumah tu ramailah ahli keluarganya kan. Dan dia nak solat berjemaah lah kan. Kalau dia solat bersendirian, tidak ada orang lain di situ, hanya dia seorang saja, maka tak perlulah untuk azan. Sebab tujuan utama azan sebenarnya adalah untuk memanggil orang ke solat. Walaupun di sana ada yang mengatakan azan adalah syiar Islam, itu tak mesti memanggil orang, tapi menunjukkan bahawasanya di situ adanya syiar Islam yang wujud. Cuma kalau di dalam negara Malaysia ni majoritinya lah dengar azan. Tapi kalau tempat yang padat penduduk tak dengar azan, surau pun tak ada, maka lebih afdal untuk dia melaungkan azan. Dua-dua ada pandangan dan dua-dua ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkara ini tidak perlu nak diperdebatkan dengan lebih, ataupun nak dikatakan mana yang paling maksudnya. Sebab masing-masing ada pandangan dan
azan ini sebenarnya lebih kepada bab mustahab, benda yang digalakkan. Cumanya nak kata betapa pentingnya beri azan ini pada zaman Nabi SAW dahulu dan sahabat Nabi SAW dahulu, mereka nak menyerang satu penduduk, mereka akan bermalam di situ dan mereka akan tengok ada kedengaran suara azan. Jika ada kedengaran suara azan di sana, maka maksudnya tempat tersebut telah dikuasai oleh umat Islam. Maka mereka tak akan serang tempat tersebut. Itu cara kaedah dahulu lah. Nampak betapa besarnya syiar Islam itu. Dan kita pun nampak sekarang ni, kalau macam sebagian negara-negara yang bukan Muslim, susah nak dengar azan. Alhamdulillah kalau di Malaysia memang kita senang dengar azan. Senang kita nak solat dan seumpamanya, alhamdulillah. Tapi kalau tempat-tempat yang negara-negara lain, ada yang tempat yang memang susah sangat nak dengar azan. Bahkan ada yang azan pun dalam masjid pun tidak boleh dilaungkan di luar. Alasannya mengganggu dan seumpamanya, tapi hakikat sebenarnya adalah mereka cuba nak menyekat syiar Islam itu sendiri. Sebab buktinya berapa ramai orang-orang kafir yang mana dengan azan sahaja mereka boleh merasa tenang dan akhirnya mereka mendapat hidayah daripada azan itu pada asalnya. Pada asalnya mereka dengar azan dan mereka dapat hidayah, dan mereka pergi ke masjid, mereka tengok orang solat, dan akhirnya mereka memeluk Islam. Dengan sebab apa? Dengan sebab laungan azan sahaja. Sebab azan itulah salah satu bentuk dakwah. Walaupun orang kata muazzin gajinya tidak seberapa dari sudut duniawi, kan? Sedangkan berbeza dengan penyanyi-penyanyi yang mana lebih kaya dan seumpamanya berbanding orang menjadi Bilal ini yang tidak nampak kelebihan dia di dunia, sebabnya di hari akhirat sangat-sangat besar kelebihan dia. Jadi kalau rumah kita ramai adik-beradik, ramai anak-anak, dan anak-anak kita semua dah besar, maka jadikan mereka ini salah seorang untuk azan, supaya mereka biasa untuk nak untuk berazan, supaya tidak kekok, tidak merasa kekok untuk nak melaungkan azan. Waktu sekarang lah waktu yang paling sesuai untuk kita nak latih anak kita. Tapi kalau rumah kita dekat dengan masjid, dah tengok sebelah masjid, dengar azan, tak perlulah. Tak perlu untuk berazan. Kemudian seterusnya adalah poin yang ketujuh, yaitu perkataan sallu fi buyutikum atau as-salatu fi rihal fil adhan, yaitu perkataan sallu fi buyutikum, ganti daripada hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, diganti dengan sallu fi buyutikum, maksudnya solatlah kamu di rumah-rumah kamu, ataupun sallu fi rihalikum, solatlah kamu di tempat-tempat kamu. Jangan datang ke masjid ataupun surau. Apa hukumnya? Adakah wajib? Maksudnya kalau kita tukar lafaz itu, adakah ia menjadi satu benda yang wajib kena tukar, atau menjadi satu benda yang sunat, atau menjadi satu benda yang harus? Hukumnya adalah mustahabbah. Yaitu digalakkan, sunatlah, sunat mustahab. Li'annaha za'idatun 'alal adzan al-mu'tad, kerana dia adalah tambahan daripada azan yang sedia kala. Wa qad warada fi waqtin qawluha thalatha sunan 'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan telah disahihkan dalam hadis Nabi, 3 hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang
perkataan sallu fi buyutikum. Ada seorang bertanya kepada saya hukum iqamat daripada saudara Abbas. Hukum iqamat sama seperti hukum azan kah Ustaz? Jazakallahu khair. Iqamat tidak sama dengan azan. Sebab iqamat hanya memanggil ketika mana kita nak solat. Kita nak solat, kita nak rapatkan saf, imam dah berada di depan. Waktu tu barulah seorang untuk iqamatkan, dan seterusnya terus ke mendirikan salat. Hukum azan lebih luas lagi sebab azan merupakan syiar Islam. Iqamat tak boleh kita kuat macam mana azan. Dan dia hukum dia pun sunat juga. Tak termasuk wajib. Kalau wajib ni siapa yang tak iqamat solat bersendirian maka tak sahlah solat dia. Cuma kalau dalam solat jemaah itu disunatkan untuk iqamah supaya setiap orang bersedia meluruskan saf dan bersedia untuk mendirikan salat. Sebab itulah sebelum iqamat mestilah dipastikan saf tu rapat. Dan tak boleh kita nak kata-kata berlebih-lebihan lepas daripada iqamat. Sebab iqamat itu memang menunjukkan bahawasanya kepada qad qamatis salah, sebenarnya telah didirikan salat. Qad qamatis salah atau qad qamatis salah, sebenarnya telah didirikan salat. Dia tak berbeza dengan azan hayya 'alas salah, marilah ke arah salat. Anda kita pergi ke salat, baru ajakan. Adapun iqamat lebih kepada bila mana nak mendekati kepada salat itu sendiri. Yang pertama, ada 3 hadis Nabi SAW yang warid, yang sahih berkaitan tentang perkataan sallu fi buyutikum. Yang pertama hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Hadis Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan boleh menjawablah sedikit sebanyak soalan. Annaha takunu ba'dal adzan. Iaitu dia berlakunya selepas azan. Lepas azan maka disebut di sana macam la ilaha illallah, sallu fi buyutikum, sallu fi buyutikum. Ini disebut dalam Bukhari dan Muslim. Hadis yang kedua daripada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annaha takunu fi athna'il adzan. Ia berlaku di tengah-tengah, di pertengahan azan, badalan min qaulin, ganti daripada perkataan hayya 'alas salah. Marilah kita mendirikan salat, gantinya sallu fi buyutikum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dua-dua riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang ketiga, an rajulin minas sahabah, seorang lelaki daripada kalangan sahabat, anna tuzadu fil adzan ba'da al-khay'alatain, iaitu ditambah dalam azan selepas hayya 'alatain, iaitu hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Lepas tu mereka tambah dengan kalau macam macam apa subuh kan, as-salatu khairum minan naum, itu tambahan. Tambahan daripada hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Macam yang ni tambahan dia adalah sallu fi buyutikum, salatlah kamu di rumah-rumah kamu. Hadis juga hadis Bukhari dan Muslim. Jadi adakah bagi orang yang mahir dalam hadis, dia tak merasakan benda ni satu benda yang pelik kerana bercanggah antara tiga hadis. Satu mengatakan bahawasanya lepas azan, satu mengatakan bahawasanya ketika tengah azan, satu mengatakan bahawasanya ketika ganti daripada hayya 'alas salah diganti dengan sallu fi buyutikum. Pengarang menyatakan bahawasanya wal amru fi hadza wasi'. Semuanya adalah dibolehkan, luas. Maksudnya permasalahan yang luas. Maksudnya
jikalau kita ambil salah satu pandangan tidak menjadikan kita menolak pandangan yang lain. Ambil satu hadis tidak menyatakan bahwa kita menolak hadis-hadis yang lain. Maksudnya macam tu. Sebab masing-masing hadis menunjukkan bahwasanya benda tersebut berlaku dengan bermacam-macam cara dan tidak diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi menunjukkan bahwasanya sahabat melakukan perbuatan tersebut tetapi tidak diingkari, maka menunjukkan bahwasanya benda tersebut adalah benda yang luas. Benda yang orang kata apa, luas ni macam mana? Maksudnya umum tak sesuai, apa lebih kepada kita katakan benda yang boleh, tak ada masalah kita nak buat. Maksudnya tak ada masalah kita nak buat waktu bila pun. Sebab hadis Nabi memberikan keluasan. Bila hadis Nabi memberikan keluasan, maka tak perlu kita nak mempersempit-sempitkan. Bila semua hadis itu adalah sahih, hadis yang sahih tidak semestinya hadis itu kena ada satu je. Sebab kalau kita tengok hadis Nabi ini ada pelbagai. Cerita para ulama di sana ada pelbagai mazhab, kan? Yang masyhur kita 4 mazhab ni. Apa dia? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Ini yang masyhur 4 mazhab. Di sana ada mazhab-mazhab yang lain, yang mana permasalahan dalam fiqh ni lebih luas daripada permasalahan dalam isu akidah. Jadi tidak ada masalah kalau kita nak membaca. Cumanya kalau di sana telah terdapat perintah atau keliling daripada waliul amri, daripada pemerintah, kalau sekarang daripada pihak jabatan agama tentang di manakah perlu diletakkan azan tersebut, mana perkataan ini sama ada perlu diletak atau sebahagian mufti menggazetkan benda ini, maksudnya kena letakkan. Mufti mengharuskan benda ini, tidak ada masalah. Jadi bab seperti ini benda yang kalau dia digazetkan, maka ikutlah apa yang diperintahkan itu. Kerana itu lebih baik. Dia contoh dalam sebab ia berkaitan dengan qada, hukuman. Macam mana kita mazhab apa pun, kan? Kalau kita terlibat dalam satu kes yang berkaitan dengan syariah, maka kita kena rujuk kepada hakim di negara tersebut. Dan hakim negara tersebut akan memutuskan undang-undang berdasarkan mazhab yang digunakan pakai di tempat tersebut. Contoh macam kita, mereka akan guna pakai mazhab Syafi'i. Maka apa-apa pandangan, walaupun pandangan yang lain lebih rajih dan seumpamanya, kan, lebih tepat dan seumpamanya disebut dalil dan sebagainya, tapi oleh kerana mazhab dia adalah kaedah hukuman, maka kita perlu patuh pada hukuman tersebut. Jadi macam tu jugalah dengan dalam isu ni, kalau dah di sana ada pihak jabatan dah bagi pekeliling suruh buat waktu ni, maka cuma dalam perbahasan ilmiah ia adalah satu benda yang luas, tidak perlu kita nak bergaduh, berbalah dalam isu ini. Seperti mana tak perlu kita nak berbalah dalam isu berapa rakaat yang kita perlu salat tarawih, sama ada 8 rakaat ataupun 20 rakaat, kan? Contoh. Sebab ada orang kata 8 rakaat menepati Nabi. Tapi kena ikut 8 rakaat menepati Nabi itu Nabi baca macam mana? Apakah cara Nabi baca itu kita ikuti ataupun tidak? Sekat-sekat dia, tak tahulah kalau lain tak clear. Tak apa, nanti kita boleh ulang balik kalau tak clear nanti. Jadi dalam bab hukuman perlu rujuk kepada hakim. Bila hakim dah perintahkan mazhab Syafi'i, ikut mazhab Syafi'i. Tak boleh kita kata saya Hanbali, saya tak nak ikut Syafi'i. Tidak. Sebab itu adalah bab hukuman. Macam tu juga dalam isu ini, bila dah diperintahkan oleh pemerintah negara tersebut dalam isu yang khilaf ini, maka ikut kepada pandangan pemerintah tersebut, kerana mereka lebih mengetahui kemaslahatannya. Jadi tak perlu berbalah, macam mana kita tak perlu berbalah dalam isu rakaat
8 rakaat ke 20 rakaat ke. Sebab isu tarawih adalah isu yang luas. Boleh kita solat 20 rakaat, boleh kita solat 8 rakaat. Apa yang penting solat kita adalah solat yang kita betul-betul solat. Maksudnya jangan sekadar 20 rakaat tapi laju macam lepas kudung. Ataupun 8 rakaat. 8 rakaat tapi laju. Sebab Nabi SAW tidak melakukan sedemikian. Nabi SAW kalau dia solat 8 rakaat, 8 rakaat dia 8 rakaat yang panjang. Boleh tengok macam mana kaifat Nabi. Nabi solat daripada surah Al-Baqarah sampai kepada surah An-Nisa. Baru Nabi SAW rukuk. Nak kata panjang tak panjang solat Nabi, solat malam Nabi SAW. Kita kalau satu rakaat tu kena baca 3 muka surat pun rasa dah menggigil lah kaki. Jadi tak boleh nak kata mana satu yang betul, mana satu yang jikalau benda itu benda yang luas. Benda yang luas. Siapa nak buat 8 dipersilakan. Siapa nak buat 20 dipersilakan. Yang tak buat langsung itu yang masalah. Kan? Tidak ya? Yang tak buat langsung itu yang masalah. Sebab sunat tarawih ini adalah khusus untuk waktu Ramadan sahaja. Jadi kita gunakan waktu Ramadan untuk banyakkan solat, bukan banyakkan berbalah dengan isu-isu yang tidak berkesudahan seumpama ini. Apatah lagi yang menyatakan bahwasanya siapa yang buat 20 dia begitu sunnah, itu satu pandangan yang dangkal lah, yang cetek lah kita katakan. Cetek. Sebab apa? Sebab mereka mungkin baru belajar berkenaan tentang beberapa hadis, sudah menghukum orang ini sunnah ataupun tidak. Sedangkan ada benda yang memang betul-betul benda itu suatu berkaitan dengan isu akidah, yang mana benda tersebut tidak boleh nak ditoleransikan. Contoh tafsir Al-Quran mestilah dengan tafsir yang matur, bukan tafsir Al-Quran mengikut hawa nafsu gitu. Ambil Quran, ambil contoh COVID hari ini berapa kita ambil Quran, buka Quran ayat tersebut kita pun terjemahkan tafsiran Quran tersebut menepati tafsiran kes waktu sekarang. Itu memang tak boleh lah, sebab tafsiran itu tafsiran yang tidak maturah, tafsiran itu tafsiran hawa nafsu. Itu memang boleh diancam masuk neraka Allah Subhanahu wa taala, sekalipun tafsiran kita adalah tafsiran yang betul. Tetapi kalau dalam bab yang banyak hadis, tak perlu kita nak pertikaikan isu ini. Fahadha kulluhu jaizun. Maka semuanya boleh. Wala ba'sa bihi, dan tak ada masalah. Dithubuti sunnah bihadha kulli. Kerana sabitnya sunnah. Maksudnya kerana sunnah telah menyatakan sedemikian. Maksudnya sunnah telah menjadikan benda ini benda yang luas. Contoh dalam isu musafir. Kita musafir. Adakah kita boleh qada mentak puasa? Ataupun kita boleh puasa? Benda itu benda yang tidak ada masalah. Sahabat-sahabat Nabi SAW, tatkala Fathu Makkah, Nabi SAW pada permulaannya Nabi SAW berpuasa. Nabi SAW tidak tinggalkan puasa itu sampailah dilihat sahabat-sahabat dah keletihan kesemuanya. Ada di kalangan mereka yang dah berbuka dan tidak dicela mereka yang berbuka. Dan akhirnya Nabi SAW sendiri menunjukkan Nabi SAW minum susu atau air, tersilap waktu itu, menunjukkan bahawa Nabi SAW pun turut berbuka untuk memberi rukhsah keringanan pada waktu itu, kerana waktu itu musim panas. Musim panas ni kalau tengok Ramadan kat Mekah sekarang ni macam mana keadaan dia, macam itulah. Dahsyat lah maksud dia. 50-60 Celsius, memang panas lah, sangat-sangat panas. Tapi di sana ada ayat Quran, in kuntum marda aw ala safarin, jika kamu dalam keadaan sakit ataupun dalam keadaan bersafar, aidatun min ayyamin ukhra, maka kamu boleh gantikan puasa itu pada hari-hari yang lain. Maksudnya kita tidak perlu kita berbalah, adakah kita tak cukup takwa ataupun perlu takwa tinggi. Kalau kita tak buka, kita takwa tinggi,
tak perlu mencela antara satu sama lain, bahkan kita hendaklah bertoleransi dalam isu yang di sana adanya keluasan. Masalah poin yang ke-8, apabila muadzin berkata sallu fi buyutikum, salatlah kamu di rumah-rumah kamu, falladhi yazhar anna alladhi yajibu al-muadzin yaqulu la hawla wa la quwwata illa billah. Maka dijawab oleh muadzin, mana kita menjawab daripada jawapan muadzin itu dengan berkata la hawla wa la quwwata illa billah. Macam mana kita jawab hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah. Li'annahu fi hadits Ibnu Abbas, kerana di sana ada hadis Ibnu Abbas, annahu ja'ala sallu fi rahalikum badalan min qaulin hayya 'alas salah. Di sana terdapat hadis daripada Ibnu Abbas yang mana berkata sallu fi rahalikum, ganti daripada hayya 'alas salah. Wal muslim hinama yajibu hayya 'alas salah, dan seorang muslim tatkala dia menjawab hayya 'alas salah, maka jawapan dia fa innahu yaqulu, maka dia hendak berkata la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan tidak ada upaya melainkan dengan izin Allah. Wal badalu lahu hukmul mubdal, maksudnya oleh kerana hayya 'alas salah adalah sallu fi buyutikum, sallu fi rahalikum, ada ganti daripada perkataan hayya 'alas salah, dan jawapannya adalah jawapan yang sama, maka perkaranya menyatakan bahawa jawapan kita, kalau kita nak jawab, maka jawablah dengan la haula wala quwwata illa billah. Waqad warada fi hadits Ibnu Umar, kerana di sana terdapat hadis dari Ibnu Umar yang mana berkata benda ini dua kali, maksudnya sallu fi buyutikum, dua kali, maksudnya dua kali ulang. Macam mana hayya 'alas salah lah, hayya 'alas salah, bukan hayya 'alas salah. Jadi macam tu, sallu fi buyutikum, sallu fi buyutikum. Dua kali. Wa dallalahu hadits Ibnu Abbas aidan, dan juga di sana berdalilkan kepada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga, li'annahu ja'alaha badalan min qaulin, dan dia ganti menjadikan sallu fi buyutikum adalah ganti kepada perkataan hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Maka di sana hina idzin yaquluha marratain, maka di sana kita katakan dua kali ulangan. Wa idza kana al-muadzin dakhil al-balad fa innahu yaqulu, maka jikalau muadzin itu berada dalam negeri, maka hendaklah dia berkata sallu fi buyutikum, salatlah kamu di rumah-rumah kamu. Wa idza kana kharijul balad, maka jikalau dia berada di luar negeri, fa innahu yaqulu sallu fi rahalikum, salatlah kamu di tempat-tempat kamu, kama farraqa baina ba'd ahli ilm, seperti mana yang bersanggah di kalangan para ahli ilmu. Maksudnya pendapat ini ada pendapat yang luas lah, sebab kalau kita baca dalam kitab-kitab fiqh yang besar pun memang isu azan dan isu iqamat ni bukan satu benda yang satu lafaz je, macam kita sekarang ni lafaz ni ada banyak lafaz. Ada orang guna lafaz daripada Zaid, Abdullah bin Zaid, itu yang digunakan pakai oleh Bilal, ada yang pakai Abdullah bin Maktum. Jadi ada banyak lafaz dan banyak kaedah cara azan itu sendiri. Jadi ada khilaf dalam isu ni, dan tidak ada masalah dalam isu ni, isu yang luas. Cuma biasalah para ahli ilmu mereka masing-masing berbincang untuk mencari kesepakatan. Jadi
dalam isu ini isu yang ada keluasan, jadi kita tidak perlu kita nak berpegang pada satu pendapat dan mengecam pendapat yang lain. Kalau kita pegang pada satu pendapat, peganglah, tapi tidak perlu kita kecam pandangan yang lain. Tak perlu kita kecam pandangan yang lain. Mungkin bagi kita di Malaysia, mungkin kita rasa macam ganjil dengan ayat sallu fi rahalikum sallu fi buyutikum ni. Sebab kita tak pernah dengar benda ni. Tapi kalau kita belajar di negara-negara Arab Timur Tengah sana, benda ni benda yang biasa. Normal bagi mereka. Sebab hadis ni masyhur di sana. Cuma malangnya di negara kita banyak hadis yang sahih baru nak dipopularkan. Jadi sebab itulah kenapa orang kata para ahli golongan sunnah ni ataupun para asatizah yang maksudnya yang mengutamakan sunnah ini, mereka terlalu fanatik dengan hadis-hadis yang sahih ini berbanding yang dhaif, kerana mereka melihat bahawasanya masyarakat ditenggelami dengan banyak-banyak hadis yang dhaif. Bahkan dhaif itu bukan dhaif yang biasa, bahkan di sana ada dhaif yang palsu, ada yang dhaif yang berat. Dan masih sama mereka meninggalkan hadis-hadis yang sahih. Kenapa mereka meninggalkan hadis yang sahih? Bukan kerana salah mereka, tapi kerana ilmu hadis itu sendiri tidak diberi ruang yang secukupnya di negara kita. Bahkan di sana ada golongan yang mengatakan bahawasanya bila mana dibawakan hadis-hadis yang sahih ini, mereka mengatakan bahawasanya macam-macam dengan label golongan orang-orang yang mengutamakan kepada hadis. Sedangkan mereka mengatakan kepada sunnah, mengutamakan kepada hadis yang sahih untuk nak mengembalikan nilai mutiara hadis sahih ini supaya masyarakat kenal apa dia hadis yang sahih. So bila mana masyarakat tahu betapa tingginya nilainya hadis yang sahih ini, maka mereka akan berlumba-lumba untuk nak mengejar kepada fadilat-fadilat daripada hadis-hadis yang sahih ini. Mungkin tidak perlu mengambil daripada hadis-hadis yang dhaif atau hadis-hadis yang lemah atau hadis-hadis yang palsu, semata-mata untuk nak beribadah, sebab mencukupi sebenarnya di hadis yang sahih ini. Jadi itulah sebab utama kenapa para graduan terutama di Timur Tengah sangat-sangat anti dengan, terutama daripada graduan Madinah, graduan Jordan, yang anti sangat dengan hadis yang palsu ini, kerana itulah isunya. Kerana mereka ni tidak nampak hadis yang sahih. Kalau tidak dikatakan oleh maksudnya tidak diwawarkan, tidak dimarketkan, tidak dipasarkan oleh para asatizah, maka siapakah lagi yang ingin menggali hadis-hadis yang sahih ini? Maka ia tenggelam saja di dalam kitab-kitab, sebab rata-rata golongan-golongan yang belajar di dalam negara, mereka terlalu takut untuk nak mendalami hadis-hadis yang sahih ini kerana banyak syarat-syarat yang pelik-pelik yang dikeluarkan oleh para guru-guru mereka. Antaranya kena hadamkan bermacam-macam ilmu dan seumpamanya. Akhirnya hadis-hadis Nabi SAW diucapkan kepada para awam, bukan sekadar kepada sahabat-sahabat Nabi. Bukan semuanya ilmuwan yang mantap dalam bahasa Arab, yang mantap dalam sebagainya. Tidak, dia berbeza dengan isu ijtihad. Kalau sekadar kita taklid dengan hadis Nabi SAW dengan tafsiran yang ma'thur daripada ulama-ulama yang mu'tabar, insya-Allah kita tidak akan tergelincir. Kita tidak akan tergelincir. Cuma yang menjadi tergelincir adalah menggunakan hadis untuk hawa nafsu, atau menggunakan hadis untuk kepentingan diri sendiri, dan menggunakan hadis tanpa menggunakan tafsiran ulama yang mu'tabar betul. Maka di situ berlakunya kegelinciran. Seperti golongan liberal yang mana mengambil hadis yang asing, yang ganjil, daripada contoh misalnya dalam isu salat imam wanita, mereka ambil hadis yang sahih, tapi hadis tersebut bukan maksud sedemikian, kita buat khusus untuk wanita, tapi hadis tersebut digunakan pakai untuk menyatakan bahawasanya imam boleh di kalangan wanita. Kan benda tersebut
tidak pernah dipahami sedemikian oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama salafus saleh yang terkemudian. Jadi itu isu problemnya bukan kepada hadis, tapi kepada apakah tafsiran mereka terhadap hadis. Apakah mereka bertaklid dengan tafsiran? Mereka bertaklid lah. Mengikuti kepada tafsiran daripada para ulama mu'tabar, ataupun mereka hanya berpandukan kepada akal fikiran mereka sendiri. Jadi minta maaf lah kalau tersekat-sekat. Jadi saya cuba tengok lah nanti kalau tak clear, insyaAllah cuba kalau tersekat juga tak boleh nak kata apalah, tapi lepas ni dia akan di-upload. Dan saya upload 2 tempat setakat ni, di YouTube ada satu dan juga di Facebook lah kan. Cuma di YouTube saya buat sebagai simpanan lah. Kalau siapa yang nak tengok daripada siri pertama sampai habis, boleh buka di channel Turas Book. Di sana saya letakkan semua kuliah yang siri ni lah di dalam YouTube. Kalau yang terlepas nak cari scroll susah, boleh tengok di situ. Jadi cukuplah kot untuk malam ini. Kita sambung nanti insyaAllah di lain kali. Dan yang baik dan dapat Allah SWT. Dan lemah dan kurang tak atas kemandiri saya sendiri. Saya mohon maaf banyak-banyak jika ada salah silap yang tidak kering atau silap kafarah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu